Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, Irwan Muhibin di Keundangan Place untuk duduk podcast Teh Tarik session yang pertama. Masya-Allah. Tapi dalam keseluruhan kita hari ni kalau tak salah yang ini adalah yang nombor 9, duduk podcast yang nombor 9. So kita kembangkan lagi makna dia. Duduk podcast full quorum. Sekarang ni pasal kita punya keadaan ni, kita buat live every 2 minggu sekali. Every week. Tapi ada satu full quorum, yakni saya, Ultimate dan juga Ustaz Syed Kadi Al-Jufri sebagai host yang kita tetamu malam ni insya-Allah. Tapi sekarang, and then satu lagi duduk podcast one to one. Dan sekarang ni kita wujudkan, kita sajikan, kita bawakan duduk podcast Teh Tarik Session. Dan saya sangat gembira hari ni, walaupun tak ada orang tengok, tapi tak apa. Ini semua apa orang kata, bahagian daripada kita nak memperluaskan kesyahidan kita insya-Allah. Tak ada orang tengok, Allah yang akan tengok. Rasulullah akan tengok kita punya usaha ni insya-Allah. Hari ni alhamdulillah kita direzekikan, saya sendiri sangat rasa sangat terharu dapat bersama-sama dengan Tuan Wai Ramli. Boleh tak? Benar dia. Masya-Allah, saya bersama-sama dengan seorang individu yang luar biasa, masya-Allah. Wai, terima kasih Wai. Luar biasa besar badannya. Luar biasa besar badannya dan lagi besar hati dia. Lagi besar semangat dia, yang saya sendiri banyak terinspirasi daripadanya. Dan kita sekarang ni live ni, yang kalau nampak dia punya kamera angle, camera work ni bagus, Wai lah punya bantuan insya-Allah. Terima kasih datang kat sini. So kita tak ada event, so kamera kita pasang kat office untuk meeting Zoom. Dan sambil ada sahabat nak buat live, kita bagi belanja. Luar biasa kamera ni, okay? Tapi nanti kalau kita boleh, nanti saya buat satu video behind the scene nanti. Tapi lepas ni, okay? So alhamdulillah duduk podcast kita punya tujuan ni Wai. Duduk ni kalau boleh ceritakan sikit, kita ambil semangat daripada apa orang kata, usaha ulama-ulama kita terdahulu. Dan sampai sekarang pun dia ada satu majlis ni, nama dia Jalsah Isnin. Jalsah Isnin ni di mana kalau dekat Hadramaut sana, dekat Tarim, Habib Umar, seorang ulama yang tersohor di dunia sekarang ni, masya-Allah, dia akan setiap hari Isnin dia akan pergi ke pasar dan dia akan buat majlis ilmu di kawasan dekat pasar tu ada Masjid Jamek. Dua depan Masjid Jamek tu ada lapangan. Dia akan buat majlis di situ. Inti dia pergi ke orang.
Baik. Bukan orang pergi ke dia. Tapi setiap hari Senin. Setiap hari Senin So semangat yang kita ambil duduk tu daripada kata jalsah tu lah. Maksudnya jalsah tu duduk. Ijlis Ya wah. So Aku dulu alhamdulillah. dengan sahabat Ana ni, dia banyak term Arab, so kita boleh ingat balik apa ni yang kita belajar dulu lah. Yeah. InsyaAllah semua kita pelajar semua hidup insyaAllah. So jalsah duduk tu nak ceritakan sejarah dia, nama duduk tu kita ambil daripada semangat jalsah tu lah insyaAllah. Alhamdulillah. So hari inilah yang kali pertama dia punya penjelmaan tu, duduk podcast tu, teh tarik session ni, so kita pergi kat orang. Baik, ni orang pertama ni. Awak lah orang pertama. Alhamdulillah. Allah ilhamkan nama Wahid Ramli yang timbul kan. Kena share tu. Kita share lah, kita share. Okay, so apa yang kita nak berbualkan selalunya dalam duduk podcast ni adalah kita nak cari kita punya apa orang kata, tagline-nya duduk bincang faham. Baik. Duduk bincang faham. So kadang-kadang kalau yang pertamanya kena duduk dulu. Duduk tu dalam erti kata kita kena duduk, taruh phone kat tepi, Tenang kan. tolak semua distraction lah. Distraction apa Wahid bahasa Melayu? Yang mengganggu kita. Ya, betul. Semua gangguan-gangguan kita, gangguan-gangguan yang kalau kita tak secara aktif taruh dia kat tepi, dia akan sentiasa cuba mengganggu kita. Salah satunya phone lah. Yalah. Ada WhatsApp kan. So, kita nak duduk, nak bincang dan faham. Dan apa yang saya nak bincang dengan Wahid ni adalah berkenaan dengan Wahid kalau post, kalau siapa-siapa yang follow Brother Wahid Ramli di Facebook ataupun di Instagram, kalau posting dia tu dia akan guna hashtag budak event jual ayam pi jalan. Ya. Apa tu Wahid? Ceritakan sikit Wahid. Apa dia punya okey, sebelum tu mungkin Wahid boleh kenalkan diri sikit. Apa yang Wahid buatkan, silakan. So alhamdulillah, pertama sekali nama saya Wahid. Dan hikmah PKP yang Allah berikan pada tahun lepas ubah kehidupan kami 360. Kenapa hashtag budak event jual ayam tepi jalan kan? Sebenarnya kita orang dalam dunia event ni since 2003. Pernah buat event peringkat kebangsaan, peringkat international. Antara international yang kita buat adalah Mahir Zain Live Concert. Kita pernah buat peringkat kebangsaan, tilawah kebangsaan, macam-macam event lah. Dari segi event yang biasa-biasa sampai kita rasa event tu peringkat international lah. Konsert opik dan sebagainya. Yang terbaru kita buat anugerah Nasyid Malaysia di RTM 27 Disember lepas. So macam mana sambutan tu? Alhamdulillah, trending nombor 1. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kalau tak silap, kalau tak ada aral yang melintang bukang, kita dikhabarkan nak buat International Award juga pada bulan Julai nanti. Dan pada bulan setiap tahun Disember akan dibuat juga anugerah Nasyid Malaysia. Tapi yang tu saya tak buat lah, saya rehat lah kot kan. Okey, itu bagi pada orang lain lah. Kenapa? Sebab saya nak jual ayam pergi jalan. Itu salah satunya, sebab saya rasa ada benda yang saya rasa ada ruang yang saya boleh pergi lebih jauh, terutama dalam industri food ni. Okey, dan ulang balik kenapa budak event jual ayam tepi jalan, sebab saya rasa orang duk cerita Wahid dah buat event international dan sebagainya kan. Saya rasa saya kena rendah diri. Macam mana pun kita pergi jauh, macam mana pun Allah bagi satu virus je, dia mampu tukar 360. So tim kami yang besar ini lebih kurang dalam 20 orang. Kita dah reset. Kita buat event ni sebagai satu benda yang kepada yang betul-betul memerlukan lah. Contoh dia ada daripada Kerajaan Negeri Selangor nak buat 60 episod virtual event, itu kami bantu. Tapi pengkhususan kami selepas ini adalah untuk buat produk teknologi makanan, yang mana sebelum ini kami jual depan ni ada nasi ayam golek. Dan kali ini kami dah buat makanan yang boleh jadi 2 tahun. So apa proses yang perlu dilalui untuk jadikan makanan tu boleh tahan selama okey. Ataupun soalan tu terlalu awal sekarang? Awal juga. Okey, sorry. Saya memang suka. So kalau pertanyaan tadi, siapa saya? Siapa kami? Kami adalah Nasyid.com yang buat kerja-kerja event sebelum ini. Fokusnya kepada positive event. Dan
tahun lepas bulan Julai kita besarkan sikit, kita kembangkan sikit perniagaan kita kepada perniagaan makanan. Sebab kami terbaca satu hadis Nabi, bagi salam beri makan, bagi salam. Bagi salam beri makan. At'imu at'am, ada bahasa Arab dia. Ada dah. Saya pun tak ingat, tapi itulah. Kalau siapa ingat, kalau siapa yang siapa boleh tulis. Kan kalau tak salah, at'imu ta'am, berilah makan. Absyirus salam, something like that lah. Macam tu. So kalau siapa yang ingat daripada Ummu Fawaz, anda Haslina, silakan bantu kami untuk dapatkan dia punya. Is it hadis, Wai? Hadis Rasulullah. Kalau tak silap lah. Rasanya okay, so kita nampak benda tu dan terus kita rasa macam beri salam tu adalah sebarkan ukhuwah, bagi salam, berkenalanlah sebanyak mungkin yang kau nak. Lepas tu beri makan. Sebab waktu PKP kan ramai lapar yang dah tak ada kerja dan sebagainya. So kita bagi makan. Sama ada bagi makan pada orang yang ada duit untuk beli. Dan kalau tak ada duit, datang sini makan sama-sama. Masya-Allah. Takkan saya je gemuk. Okey, dan makan masya-Allah luar biasa daripada event Wai, Ramli dan tim masya-Allah, tim nasi.com lah. Tapi sebenarnya di tempat ni di tempat yang berkah ni insya-Allah banyak brand Wai. Wai tiba sebut Wai. Kalau tak salah ada keundangan play. Dia sebenarnya silakan Wai. Dia sebenarnya keundangan ni adalah impian kami sebelum kami pindah sini. Okey, first nasi.com. Nasi.com, yes. Okey, nasi.com ni adalah brand yang mengendalikan event. Okey, nasi.com satu. Okey. Kemudian kita ada NC Sound and Light. NC Sound and Light. Kita supply semua equipment event. Untuk event-event kita buat lah. Tiga kita ada Interpixel Majors yang buat kamera macam ni. Lepas tu kita ada Khairul Design yang buat design lawa ni, yang design buat. Lepas tu kita ada apa ni nama dia, NC Space. Tak teknologi studio baru kan. Kita ada studio 60x40. Saya ada pentas, ada lighting apa semua, LED screen semua dekat belakang. Kondangan. Kondangan ni bulan Jun lepas kita pindah di Bukit Kapar ni. Kondangan ni kalau dia ambil, dia adaptasi daripada orang Jawa punya ni lah, kondangan ke undangan makan. Tapi kita apa nama dia, kita komersialkan nama dia Kondangan, KOU. Jadi orang putih sikit. Okay, so kondangan ni adalah keundangan makan. So sangat signifikan dengan yang tadi tu, bagi salam. Ni ada, Masya Allah, ada orang yang kita Raslina, terima kasih. Katanya, wahai manusia, kamu tebarkanlah salam, berjamulah makanan, hubungilah silaturahim dan kerjakanlah solat waktu malam dikala manusia tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, terima kasih terima kasih Raslina. Mungkin insya-Allah apa ni Wai, ada hadiah tak untuk Raslina yang membantu kita? Ada. Saya rasa saya nak bagi tahu Raslina dekat mana. Nanti kita bagi ayam kulit. Masya Allah Raslina. Makan petang ataupun. Are you listening to this? Adakah anda? Tapi syarat dia ada. Share. Kena share. Jangan makan seorang. Share apa ni? Tak share live kita. Share live. Ingatkan nak share makanan tadi. Share jugalah kan. Share juga. Adik kata ni share ni. Saya jumpa hadis ke-160. Apa ni nama dia, sebarkanlah salam, berilah makan, dan jadikanlah kalian bersaudara sebagaimana Allah perintahkan. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Masya-Allah. Itu yang lebih tepat lah. Tapi ini pun ada dia ada ramai banyak program dia kan. Betul. Aywa, itu dia. Wow, terima kasih Raslina. Thank you so much. Dan masya-Allah, inilah sebenarnya kalau Raslina perasan, inilah yang kita harapkan dalam sesi-sesi duduk macam ni. Supaya kalau kita betul-betul duduk sama-sama, benda-benda apa orang kata, pasak-pasak ilmu tu akan timbul. Baru kita tahu apa Wai buat ni dekat Bukit Cerakar ni, dekat tempat orang jauh-jauh ni kan. Dia tak tahu ada 5 brand yang bawah apa yang Wai sebutkan tadi tu. Nampak tak? Kenapa Wai dikenali sebagai budak event? 5 brand yang Wai sebutkan tadi tu semuanya adalah wujud hanya untuk menghasilkan event, ataupun program, ataupun apa orang kata, event lah. Dan disebabkan ujian yang Allah SWT hadirkan dalam lingkungan kita sekarang ni, tapi dalam ujian innamal usri usra. Dalam ujian juga ada peluang. Dan Wai nampak
untuk sebarkan salam dan juga sebarkan apa ni? Beri makan. Beri makan. Okey. Apa ni? Dah berapa minit kita berbual ni? 15 minit. Okey. So insya-Allah kita nak bagi ruang iklan. Tapi kalau sekarang ni pasal kita live terus kan, iklan dia kita zoom in je kepada. Okey. Iklan dia nasi ayam golek. Nasi ayam golek, sabar jap. Kami golek, Ya. nanti kami hantar. Okey, nak tahu nak macam mana nak order? Okey, silakan. Okey, macam mana nak order? Cukup mudah. Kita pergi ke www.ayamgolek.com. Itu saja. Itu je. Anda hanya perlu pergi ke website www.ayamgolek.com. Dan insya-Allah www.ayamgolek.com. ayamgolek.com. Okey. Ya, cukup mudah. Itu dia. Kami sharekan dalam ruangan komen insya-Allah. Macam mana nak order ayam golek? Pergi ke nasi ayam golek. Apa tu? www.ayamgolek.com. Ada satu hari tu saja nak cerita lah. Oh, ada lagi? Apa tu? Ada lagi hadis. Mufawas. Masya-Allah. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu berkata, alamak dia punya Arab tak boleh baca, tapi maksudnya terjemahannya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW bersabda, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Masya-Allah. Riwayat Al-Bukhari, nombor hadis 11, 27, 57, 67 dan di dalam riwayat Muslim nombor hadis 56. Masya-Allah. Terima kasih Mufawas. Ada hadiah tak untuk Mufawas? Ada. Ada hadiah juga untuk Mufawas. Tapi boleh PM terus dekat apa tadi? Ungu Network. Yes. Tapi dengan syarat share juga. Jangan syarat share juga, okey? Okey. Macam mana kita nak tahu dia share? Ada tulis tu share Ada, lagi. ada. Okey. Share. Cantik. Terima kasih Mufawas, terima kasih yang tadi Rahaslina apa ni? Please apa kata stay tune with us, terus setia bersama kami insya-Allah dalam Duduk Podcast. Teh tarik sesi yang pertama. Berapa lama ni? Selalunya kita berbual maksimum 1.5 jam. Oh, ya okey. Tapi kalau topik menarik wahai, apa yang contohlah kalau Allah nak limpahi kita dengan pemahaman pencerahan, tak kisah kan. Boleh kita open kan. Tapi tengoklah wahai busy ke tak ni wahai kerja ni. Boleh sambil. Okey. Okey, tadi kita dah dapat sedikit gambaran, sedikit latar belakang tentang Wahai Ramli dan apa yang Wahai Ramli usahakan. Apa yang seorang insan yang bernama Wahai Ramli. Nama Wahai Ramli, nama penuh apa wahai? Nama Ahmad Zuhairi binci Ramli. IC number 78. Ahmad Zuhairi. Tapi kenapa Ramli? Wahai? Wahai sebenarnya Wahai memberi kesedaran kepada orang. Oh, sebab Ahmad Zuhairi ni dia tak ada dalam bahasa Arab. Ahmad tu adalah. Zuhairi tu tak ada. So Zuhairi ni kalau ikutkan ayah kata dalam bahasa apa, Turki ke Iran, tak pasti lah. Kan pemimpin katanya. Itu tak tahulah betul ke tak kan, sebab kita tak belajar bahasa Turki ke Iran kan. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya wa'idu memberi kesedaran. Manalah tahu kan, ada kita ni dia tak banyak pahala yang kita buat. So kalau kita ada buat benda-benda yang baik-baik sikit, kita kongsikan, bagi anda tahu dengan benda yang saya buat ni boleh memberi kesedaran pada orang. Amin. Tapi paling kurang kesedaran pada diri kita sendiri. Itu yang paling penting kan? Masya-Allah. Wa'i. Itu dia. Lagi sebelum ni saya belum tahu ni, pasal kita buat duduk podcast ni dapat ilmu ni, dapat pengetahuan ni. Masya-Allah. Semoga Allah jadikan kita daripada orang-orang yang rajin untuk memberi kesedaran kepada diri kita sendiri, insya-Allah, lingkungan kita yang terdekat, keluarga kita dan juga umat apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang ni Wai, kita nak cerita pula. Budak event kita dah tahu. Jual ayam tepi jalan. Macam mana cerita boleh start ni tiba-tiba? Sebab takkan ada orang jual ayam tepi jalan. Tak ada orang akan jual ayam tengah jalan sebab kata kena langgar. So untuk keselamatan kita kena jual tepi jalan. Tapi betul, memang jalan ni adalah jalan besar. On the way daripada Meru ke Puncak Alam. So kita boleh duduk di tepi jalan dan kita melihat juga sini lah. Dan jangan terkejut, nampak ayam di tepi jalan, tapi dalam ada studio besar. Betul. Kalau nak tahu, tolonglah hadir. Boleh jemput kan Wai kan? Kita jemput siapa-siapa yang nak hadir di sini. Apa kalau wish nak masuk apa? Ayam golek ataupun kondangan place? Kondangan boleh, kondangan place boleh, nasi ayam golek pun boleh. Kondangan QOUN ataupun kita tulis dekat komen. Boleh. Okey, dekat komen tu nanti kita hadirkan macam mana nak enjoy kondangan place
Okey, kondangan ni. Sebut dia je, kondangan. Kondangan je. Kondangan. Okey. Macam tu, kondangan place ataupun nasi ayam golek. Gitu. Yes. Itu masukkan dalam kami, tulis kat Waze, insya-Allah sampailah. InsyaAllah. Kalau dia macam saya tadi daripada Ceras, ambil masa dalam 55 minit itulah. Alhamdulillah. Daripada Ceras tu. Alhamdulillah. Kalau apa tujuannya baik, apa orang kata, kalau destinasi baik ni jangan tanya, jalan aja. Alhamdulillah. Betul tak? Betul. Apa kalau orang kata, kalau dia punya destinasi, kalau jalannya cantik, tanya dulu destinasi ni ke mana. Ya. Kalau destinasinya cantik, tak payah tanya, jalan aja. Amin ya Allah. Kan? Alright. So kita dah pastikan jangan jual ayam tengah jalan, bahaya. So dia orang dah ambil langkah selamat dan jual ayam tepi jalan. Ya. Okay. So sekarang macam mana pula boleh timbul ayam golek ni, Wai? Mana dapat resepi ni? Okey, dia sebenarnya lepas kita dikurung di rumah masing-masing pada PKP yang pertama, sebab virus yang diturunkan. Okey, so kita terfikir macam mana nak membantu staf-staf saya yang memang kita jangkakan event ni akan akan habis lah. Sebab satu tak boleh berkumpul, dah tak boleh nak buat jumpa ramai-ramai. So saya menjangkakan lebih kurang dalam 2 tahun ke 3 tahun event ni takkan ada seperti yang sebelum-sebelum ini, norma baru. So memandangkan kita ramai staff, dan saya rasa staff-staff ini nanti kalau diberhentikan, ke mana perginya? Kan kita duk cerita baru baca hadis bagi salam beri makan, tapi bekas-bekas staff kita kelaparan. So daripada menyusahkan orang lain, kami berkumpul selepas PKPB bulan 5 tu, kami duduk pakat kalau nak terus bersama dengan Nasir.com, kita buat sesuatu yang boleh menjana pendapatan selain daripada event. Okay, memang masa tu kontrak kita setahun dengan government pun dah habis. Bukan dah habis, tak boleh dilaksanakan. So terus kita jump to food, sebab ada yang berpesan kepada kita buat 3 benda je: delivery, jual ubat kuat ke apa kan, ataupun food. So kami jump ke food, dan apa yang kami boleh buat adalah hanya nasi ayam golek, because nasi ayam tu ada resepi pada bonda, pada bonda saya. Lepas tu ayam golek tu arwah ayah saya punya dulu. So idea tu digabungkan menjadi nasi ayam golek. So kita pula adalah pembuat brand kan, kita build up brand untuk klien-klien kita, government dan sebagainya. So kita buatlah jadi macam tu, golek. Macam tu. Itulah sedikit sebanyak. Masya-Allah. Jadi apa macam mana kalau Wai boleh kembalikan perasaan waktu nak duduk waiting sebelum ajak keluarga Nasir.com berkumpul dan berfikir apa langkah kita nak buat ni. Pendorong apa masa tu yang Wai, selain daripada hadis Rasulullah SAW tu kan, macam beri salam, beri makan, sebarkan salam, beri makan, dan Wai cakap tadi, aku dah terinspirasi daripada hari tu, tapi apa orang kata, yang aku perlu beri perhatian adalah orang-orang yang dekat dengan aku dulu. Betul. Kan? Aku kan pastikan dia orang tak hilang sumber pendapatan kalau Nasir.com tutup. Dan macam mana, ada ke dalam perasaan hati Wai yang kena tutup Nasir.com? Asalnya adalah sebab kita jadi macam, bila dikurung, kita tak pernah dikurung. Kita tak pernah duduk rumah 24 jam. So antara benda yang agak mengganggu adalah mental lah. Kan? Tapi dalam masa sama kita cuba fikirkan juga kepada kawan-kawan kita, sebab kita daripada 2003 buat kerja event, dah tak ada kepakaran lain lah. So adik-adik kita yang ada kat sini, sebab saya anggap semua pekerja-pekerja kita kat sini adalah adik-adik kita juga. So saya rasa benda ni perlu dibuat sesuatu. So saya offer dulu pada siapa nak berhenti, tak ada siapa nak berhenti. So perkataan yang pertama yang saya keluarkan adalah reset.
Tapi kali ni betul-betul Allah dah bagi ingat dah banyak kali dah, kan. Tapi kali ni tak, tekan button reset. So alhamdulillah ke semua tim Nasir.com, alhamdulillah masa tu okey, akur, reset, dan kita terus jalankan benda ni. So saya nampak rasa kasih sayang pada staff-staff yang ada, dan kita fikir bukan kita sahaja. Lepas tu kita fikirkan juga diorang nak terus hidup dan sebagainya. So kita build up sama-sama. Dia tak ada cerita siapa hero dalam cerita ni, tapi kita bekerja sama. Itulah kelebihan dalam Nasir.com. Ya Allah. Masa reset tu, masa Wahid panggil reset tu, ada tak yang macam boleh ke bos, boleh ke? Ada yang ragu-ragu tak? Of course lah kan. Sebab tahap pemikiran, tahap pengalaman hidup berbeza-beza. So tapi sebenarnya bagus kerisauan tu diberikan kepada kita untuk kita lebih berhati-hati lah. Sebab kita langsung tak pernah menceburi pun dalam bidang food ni. Setuju. So memang risiko dia tinggi lah. Antaranya yelah, kita tak ada pengalaman. Rosak investment kita tak menjadi dan sebagainya. Tapi disebabkan alhamdulillah, selain daripada usaha kita yang ke arah tu, doa pada Allah memang kena sentiasa. Dia orang pesan, adik-adik ni pesan pada saya, okey, jom kita solat duha, jangan lupa semayang fardu, jangan tinggal, kan. Walaupun backgroundnya bukanlah ustaz-ustaz semua, kan. Tapi dia orang yang sama-sama, sebab bila tertekan tu dia akan timbul rasa kreatif lah, insya-Allah. Saya setuju. Tapi masya-Allah dia apa orang kata, disebabkan daripada apa yang saya dapat daripada cerita itu, disebabkan situasi yang Allah taruh kita, Allah yang kita berada dalamnya sekarang ni, situasi dia ni, kita tak ada, seolah-olah kita tak ada tempat lain untuk kita minta tolong selain daripada Allah. Harap Allah. Itu saja. Itu je. Kan? Macam dah tak ada pergi mana dah. Dah tak boleh nak pergi minta tolong kawan-kawan ataupun apa organisasi yang ada di sekeliling kita ni. Semua terkurung, semua dihadapi dengan cabaran yang sama. So kat mana lagi nak minta tolong, kan? So dari situ kalau kita boleh, and then macam dari langkah-langkah, okay, bila start tu baik, apa kata, perasaan yang tentunya bila kita dah dapat satu dorongan itu sahaja, kita dah boleh terima sebagai, kita boleh anggap sebagai hidayah lah. Ini bantuan Allah tu dah hadir dalam hati kita, kan. Tapi dalam pergerakan tu Wahid boleh tak cerita macam, ada tak saat-saat, ya Allah, ini memang aku yakin Allah bantu. Mungkin dalam tengah design tu ayah dapat ilham cepat, ataupun masa tengah masak ni tiba-tiba rasa, kita dah dapat lah resepi dalam 2 kali cuba je. Faham tak? Faham tak Tuan Azhar? Dia sebenarnya pertama sekali itulah harap Allah. Sebab Allah yang lebih tahu apa benda yang kita merancang, tapi Allah punya perancangan lagi hebat. Tapi rezeki saya ada adik-beradik yang support, tapi yang paling power adalah ibu masih ada. Doa ibu paling power. So sebenarnya every morning, sebab kita dah dikurung, kan, ibu pula duduk dengan saya. So lepas subuh je kita ceritakan angan-angan tu pada ibu. So doa ibu power. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Betul, Masya Allah. Ada satu kisah ni lah, satu ulama ni cerita, Masya Allah, kepada yang menonton pun apa ni, Insya Allah kita ambillah peluang ni untuk ambil let's take a moment untuk kita menghayati perasaan ini, menghayati momen ini, dan insyaAllah marilah kita sama-sama baca doa untuk kita. Rabbil firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah, amin ya Allah. Oh, luar biasa. Dia kalau boleh saya Masya-Allah, hari itu saya ada cerita pasal benda ni, pasal kita ada lingkungan majlis ilmu, kan. So kita nak minta pada guru kita tu, kita
kita mintalah untuk kita buat 2 minggu sekali. So saya nak minta kita punya kekerapan tu jadi seminggu sekali. Tapi pasal guru tu risau kita terbeban pula kan. So dia kata tak apa, maintain. So dia kata saya kata kat dia, sebabnya saya minta tu adalah kerana dalam majlis-majlis ilmu ni lah hati kita boleh ada peluang untuk Allah lunakkan. Kita takut hati kita mati, baik. Faham tak? Kita takut hati kita mati maksudnya. Dan saya cakap lah, ayat yang saya guna tu pada guru tu, ya guru, kenapa saya minta adalah mata ni dah kering, dah susah nak nangis. Tapi Masya Allah pagi ni Allah rezekikan dengan air mata. Mudah-mudahan dengan satu titik air mata tu, kalau kita tertitis dengan ikhlas, insya-Allah mudah-mudahan apa dosa-dosa kita boleh diampunkan, terutamanya dosa-dosa amin ya Allah. Oh, luar biasa lah pagi ni. Tarik session duduk podcast ni. Touching pula. Okey, tadi so doa ibu. Okey, doa ibu Okey, so lepas dah ibu kita dah semangat mendapat doa ibu tu, lagi satu petanda yang Allah bantuan Allah bersama-sama dengan kita dalam segi operasi pula. Ada tak perasaan dalam segi operasi yang setiap langkah tu Wahyu rasa makin kuat bila keluarkan wayang kulit je? Mungkin tak semestinya permintaan terus melonjak tinggi, sale terus melonjak tinggi. Betul. Tapi dah petanda-petanda yang Allah beri yang dalam hati Wahyu, aku makin kuat, datanglah apa pun aku akan terus. Kalau dulu kita buat event, bila sukses, kita ada terdetik kat hati, oh ni aku punya terror lah kan, terror sangat lah. Tapi benda yang kita tak nampak dan tak pernah kita buat, first macam saya sebut tadi lah, memang harap Allah. Lepas tu doa ibu, dia punya feel lain macam. Sebab satu lagi kita rasa tipsnya kita nak bagi the best pada orang. That's why kita makan tu kena sedap. That's why jadi macam ni. Tu sebab jadi besar. Sebab kita food test je hari-hari. Sebab sebelum kita dapat jual ayam pada bulan Julai, kita rasa kita dah habiskan dekat 30-40 ekor ayam. Untuk pastikan kita dapat yang terbaik. Itu menjadi alasan kenapa jadi kan. Adik-adik keluar pun sama juga tu. Tapi kita memang test. Lepas tu pertama sekali kita buat sambal pabar sangat. Kita minta ketua ibu kan, minta air tangan ibu kan, tak ada gitu lah. So kita study, kita harapkan kita dah rasa kita sedap kan. Lepas tu kita cuba bagi food test pada kawan-kawan kata okey, baru kita on lah. Dan kita banyak belajar. Contoh dia, sumbernya, mana sumber yang halal, mana kualiti barang makanan yang okey dan sebagainya. Contohlah. So dia sangat berbeza daripada dulu hingga sekarang. Sekarang ni kita masih lagi explore benda-benda baru. Dan kita tak tahu, sebab bila ilmu baru ni kita memang akan merujuk pada pakar-pakar yang ada lah, yang dah biasa dalam industri. Tapi sebenarnya kalau saya boleh kongsi lah apa yang saya ambil dari sudut pandang orang luar, macam hari tu datang ada apa kata packaging kertas ni aja. Tak ada yang boleh tahan 2 tahun ni kan. Okey. Sekarang tu sekali datang lagi, dah ada ni. Sekali datang lagi, dah sampai kat sini gambar Azamin bukan. Cuba cerita sikit. Tu sebabnya kita rancang. Kita rasa kita macam boleh merancang. Tapi sebenarnya Allah punya perancangan lagi hebat. Lepas saya dah jalankan nasihat yang boleh, kita dah berjaya dalam tempoh 7 bulan 7,000 ekor. Banyak delivery yang kita hantar hingga ke Sendayan sampai ke Ceras. Ceras apa? Ceras tu saya lah. Dan ada kawan-kawan lain yang order dan sebagainya. Ada juga permintaan daripada Ipoh, ada yang nak jadi ada idea macam sahabat kita nak jadi ejen-ejen kat sana, nak mengembangkan bisnes kat sana. So impian pada bulan 6 lepas kita nak buat makanan jadi paste. Jadi paste supaya nanti koyak-koyak masuk air jadi sup. Koyak-koyak masuk beras jadi nasi ayam. Koyak-koyak tampal-tampal dekat ayam jadi ayam kulit. Dan main teknologi tu adalah. Dan teknologi tu memang kita dah biasa dengar lah. Okay. So kita merancang ke arah tu. Dan ayam kulit dah jalan seperti biasa. Dan Alhamdulillah saya dapat pula satu projek untuk buat 12 episod dengan Kerajaan Selangor.
berkenaan dengan usahawan wanita dan kesihatan. So di hujung episod 12 episod tu Allah temukan saya dengan seorang usahawan. Di hujung Di hujung. Ni cerita dah drama, boleh buat drama ni. Okey, di hujung tu jumpa dengan nama dia Raja Rosida. Okey, Raja Rosida, dia ni episod tu ada tak kalau ada. Nak kalau tu apa para penonton nak tengok di Selangor 3W. Page Selangor ke-12 episod tu ada. 12 episod tu ada. Masya-Allah. Okey. So Kak Raja ni cakap kita ceritalah nak buat page dan sebagainya kan. Dia cakap, apa benda tak kelas lah, orang tak main lah pace ni, dia kata. Dia kata orang makan ready to eat je, makan terus je. So kita teringat kita pernah tengok ada produk yang jenis masukkan makanan tu dalam air panas, just panaskan, makan macam tu saja. Dan boleh simpan dalam suhu bilik. So kita pun tanamkan idea tu sangat bagus. So kita cerita juga pada kawan-kawan, antaranya Farid Zain daripada Kumpulan Damai, lepas tu Caterer Damai dengan Aman. Aman Kumpulan Damai. Kita cerita, dia pun tahu pasal teknologi tersebut. Sebelum ni nama dia Retort kan. Yes. So umurnya Retort ni 20-30 dah. 20-30 tahun dulu dah buat. Cuma kita je tak tahu. So ilmu baru lagi. So perancangan yang sebelum ni kita dah buat nasi ayam kulit. Perancangan kedua kita nak membesarkan studio kita. Rupanya kena lagi PKP yang kedua. Ambil kau kan. So senang je. Bila Allah bagi kesusahan macam tu, tapi kali ni lain. Kali ni Allah bagi satu lagi solusi. Dia kata dia terus kakak tu call. Tiba-tiba tau, dia dalam bulan Januari ni. Ni cerita 2021 ni. Call, Wai, bila kau nak tengok mesin? Mesin apa kak? Mesin yang boleh buat makanan jadi lama tu. So sebab kita dah faham pasal Retort. So kita tahu Retort ni karakter dia macam ni kan. So maksudnya yang ni adakah ini telah diretortkan? Tu nak cerita ni. So Retort saya kurang selesa sikit sebab dia mereducekan rasa makanan tu 30% ke 70% mengikut kata orang yang dah biasa. Dan dia dibuat dalam bentuk pouch aluminium dan sebagainya lah. So tak semua makanan yang sesuai untuk di Retort. Tapi pada hari Isnin 11 hari bulan Januari kita terus jumpa dengan supplier mesin ni. Rupanya bukan mesin Retort. Dia adalah teknologi yang baru 2 tahun di R&D di Malaysia, dan bezanya dia boleh dikontaminasikan, sistem dikontaminasi, buang bakteria dan sebagainya. Tetapi rasanya tetap sama. Dan yang paling best, dia boleh simpan dalam ini. Ini ikan ni. Ini gula ikan. So boleh masuk, boleh nampak. Macam dan Retort tak boleh. Retort tidak boleh. Tidak boleh dimasukkan dalam nylon pouch. Ini bukan proses Retort lah. Ini proses yang namanya TDS. Advance sikit. Advance sikit. Itu teknologi Jepun. So that's why dah lah teknologi Jepun. Aku tak pernah pergi Jepun. Teknologi pula diperkenalkan pula dengan kita. Company pula besar-besar. So di situ juga bila kita tengok mesin, kita rasa makanan dia memang sama. Chef Farid pun ada. Dia rasa sama macam baru masak. So terus kita buat decision, minggu ni kita cari duit. Ayo. Tapi sebenarnya dalam poket apa pun tak ada duit. So hari pertama kita tengok mesin, kita balik, adik-beradik semua tak boleh tidur. Sebab teringat apa tahu? Sebab masa kita tengok mesin tu, kita dapat satu idea ni tu dia, bantuan bencana. Sebab kita dapat mesin solusi dan kita terus fikir macam mana nak bantu orang banjir masa tu. Kita nak bantu orang gelandangan. So kenapa idea ni timbul? Sebab sebelum ini 2014 kami ada program memberi bantuan kepada masa banjir di Pahang. Sampai 2 kontena beras dan juga minyak. Tapi beras dan minyak tu tak boleh dimasak sebab dia punya dapur masuk sungai. Diorang pun dah kepenatan dan sebagainya. So dia membazir. So bila kita tengok mesin ni, kita rasa macam sangat sesuai. Dan terus Allah bagi idea, bagi bantuan pada orang. Kita siapkan makan.
kita buat menu nasi lemak dengan sambal ikan bilis. So orang yang semasa banjir pun boleh makan tanpa simpan dalam peta air, sebab peta air dah kena banjir kan. Lepas tu tak perlu masak-masak dah. Okey, cukup sekadar rendam air panas atau boleh makan macam tu saja. Dan terus terfikir program gelandangan yang kita buat hujung-hujung minggu, kadang-kadang seorang gelandangan terpaksa makan 10 bungkusan makanan. Sebab ada 10 NGO yang bagi. So kita nak membantu orang, tapi kita tetap membuat pembaziran. Innal mubazirin ikhwanu syaitan. Kan? So ini adalah solusinya. Terus kita produce. Sekarang ni kita dah produce dekat 5,000 dan Yayasan Dakwah Islam Malaysia dah ambil bagi pada frontliner, bagi pada ni. Lepas tu ada program gelandangan dan kita dah buat apps pun. Nama dia Tulus. So orang boleh menyumbang, membeli makanan dan bagi kita, dan mana-mana selebriti ke apa ke yang nak menyumbangkan, cari pot je. Kita terus bagi bantuan makanan pada diorang. So kalau sebelum ni nak download apps tu, just type di apps sama ada di Play Store ataupun kalau iPhone-nya itulah type je Tulus, 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 insya-Allah. Boleh derma kat situ, derma spesifik. Kalau nak satu bungkus. Kalau app tu dibangunkan oleh Nasir.com sendiri, di partner Nasir.com, Ubaidah, founder Nasir.com dululah. Macam tu. So sekarang ni dia, so orang tahu dah, saya sumbang 10, so 10 bungkus tu kita bawa pergi. Okay, so kalau sebelum ni seorang dapat 10 boleh makan, kena makan malam tu juga atau pagi esok. Kali ni kalau dapat 10 boleh makan 10 hari. So dia tidak kelaparan 10 hari. So dia boleh bertugas, dia boleh beribadah, dia boleh, itu impian kami lah. Dan alhamdulillah ada kat luar tu banyak produk yang kita tengah buat, dan bila kita pergi ke bantuan ni, orang pun tanya, takkan tak boleh beli kan? So kita ayam bulik juga kita buat. Okay, so macam tu. Dan macam mana benda tu boleh dapat? Allah lagi. Masya-Allah. Dan macam mana duit tu boleh ada? Sebab kita start operasi adalah tu ada rasa kampung. Tu pula kongsi makan ada tulis. Anda tulis. Rasa kampung ni apa? Rasa kampung ni kita punya branding untuk produk yang lain. Produk ni. Okey, masya-Allah. Macam tu lebih kurang. Alright, so terima kasih sekali lagi kepada yang setia bersama-sama dengan saya Herwan Muhibin, dan juga tamu istimewa kita pada hari ini, Cik Wai Ramli, bos kepada Nasir.com, kondangan place, NC Slide and Sound, macam-macam lah. Korang nak tahu boleh datang sini sendiri. Jumpa dengan beliau. Beliau sangat-sangat ramah orangnya, dan alhamdulillah hari ni punya live punya setting hari ni disebabkan datang dengan pada budak event, kamera, TV besar semua dah siap. Tu dia kan. Aduh, masya-Allah. Ni tempat yang kita duduk sebenarnya tadi. Saya masuk ni memang tempat kerja WAI ni. Ni meja kerja dia ni. So, alhamdulillah, terima kasih kepada sekali lagi kepada Rahasina. Masa bulan Ramadan pun boleh makan ni, tinggal panas sekali. Betul. You are right. InsyaAllah Ramadan tak insyaAllah akan kunjung tiba. Mudah-mudahan kita Allah memberkati kita di bulan Rajab dan Syaban, dan Allah sampaikan kita semua kepada bulan Ramadan yang dirindui insya-Allah. Okey, so kita dah tahu sedikit banyak tentang Wai Ramli, usaha-usaha beliau dalam buat event, dan selepas penjelasan beliau tentang proses yang beliau lalui bersama dengan tim untuk hasilkan produk-produk yang menarik ini, dan TDS tadi kan yang dia dapat teknologi untuk TDS kan, thermal decontamination system, decontamination system. Dan saya sebenarnya baru tahu pasal retorts semalam, pasal ada seorang teman yang melakukan retort tu lah. Dan TDS ni, thermal decontamination system ni lebih dia sama prosesnya, dia akan membuang bakteria, dia akan sterilkan makanan, dan satu lagi kelebihan dia pakai nanoteknologi yang menyebabkan makanan tu tak ubah rasa. Masya-Allah. Dan dia boleh masuk dengan tulang-tulang sekali, tak hancur. Tulang, lepas tu kita ada kari kepala ikan, jadi kita rasa. Kari kepala ikan tu pada bulan Januari lepas kita buat TDS. Okey, masya-Allah. Tapi kita kena sign siap-siap. Okey, boleh. Boleh sign. InsyaAllah. So doakan kita dapat mesin lagi, sebab permintaannya agak tinggi. Amin. Dan kita nak hantar benda-benda ni ke lab. Mesin yang ada kat sini tu? Mesin ada kat depan tu. Okay. Kita nak tambah lagi lah, sebab kapasiti yang ini kecil. Kita nak tambah lagi 2. So kalau yang ini kita nak hantar ke lab,
dia akan tahulah ikan ni berapa lama boleh tahan dan sebagainya lah. Supaya orang lebih confident. Dan design-design ni adik saya buat. Anda yang buat. Boleh tak pusing kamera kat anda? Boleh. Jangan anda jangan lagi anda. Tunggu. Itu dia. Okay tak? Boleh tak nak cerita sikit tak? Apa ni? Janganlah anda. Mana dia? Okey, mana mic? Oh, mic tak sampai. Okey, nasib baik mic tak sampai anda. So itulah anda. Say hi anda. Itulah anda, insyaAllah. So semua anda, Wai, Syazman Syazman, semua anda boleh jumpa kalau anda datang ke sini, insyaAllah. Dan mereka juga menjalankan restoran ayam golek lah kat sini kan. Di kawasan tengah-tengah ni, insyaAllah, di luar office ni. Dan insyaAllah mereka selalu mengalu-alukan kedatangan anda semua ke nasi ayam golek. Tadi scroll up tadi boleh tengok, boleh apa? Wastekan keundangan place ataupun nasi ayam golek. Sampailah ke sini, insyaAllah. Okay, so satu lagi sesi kita apa orang kata nak sesi iklan. So kita balik. Okay. Yes. Boleh. Nasi ayam golek. Sabar jap, kami golek. Nanti kami hantar. Ni type www.ayamgolek.com www.ayamgolek.com, insyaAllah. Okay, dan kalau anda nak apa terinspirasi dengan produk-produk di bawah rasa kampung tadi, yang insyaAllah mereka juga menawarkan produk-produk untuk dijadikan sebagai apa kata ya, sedekah. Apa nak kata? Kalau yang gift untuk bantuan kemanusiaan, yes, yang ini. Kalau yang tersedia untuk kita guna untuk sebagai gift bantuan kemanusiaan, boleh, salah satunya anda boleh download app Tulus. Yes. Salah satunya anda boleh download app Tulus. Okay, so kalau boleh simpan, tu dia Syazwan, Cik Lee, boleh simpan preps untuk persediaan sebarang bencana. Betul. Contoh, kalau lah let's say anda nak beli sekarang, terinspirasi sangat dan tak ada, contohnya lah tak ada orang standby kan. Boleh download Tulus, download app Tulus, ataupun boleh pergi ke rasakampung.com. Cuba scroll, ada dekat komen. So sebenarnya benda ni orang-orang di luar negara dah start buat kempen food bank. So food bank kita dengan food bank diorang berbeza. Food bank kita still lagi beras dengan minyak. So tak ada gas, kita pun tak boleh makan. Takkan nak makan beras. So ini salah satu aktiviti ataupun strategi untuk bila kita simpan food bank tu, bila esok ada apa-apa jadi, koyak makan, kita boleh pergi perang. Betul lah. Pergi perang pula kan. Betul. Kalau lapar je nak perang. Dan perang sekarang ni, zaman ni bukan perang senjata, tak ada perang ni. Ya, betul. Perang ni kan ada ulama kata jihad di masa kita sekarang ni adalah di antara dua telinga kita di sini. Macam mana kalau kita nak pergi perang, nak lawan ideologi yang bertentangan dengan apa kepercayaan kita kalau kita lapar. Betul. Kalau kita tak kuat. Betul. Macam itulah. Dan apa? Dalam sesi minit-minit terakhir ni, insya-Allah, apa lagi kita nak kupas daripada apa yang kita nak belajar lagi daripada Wai Ramli adalah tentang apa ni okey, dalam pengalaman Wai buat event selama beberapa banyak tahun tu, 2003 kan? Betul, banyak tahun tak? Banyak tahun. Dan saya sendiri harap Wai tak tinggalkan, pasal insya-Allah kita pengalaman, bukan maksud itu pengalaman tu yang mahal. Orang boleh aja siapa-siapa yang datang sini dan disediakan dengan equipment, tapi dia orang tak ada ilmu tu, tak ada pengalaman, nak buat apa, nak mula dengan apa pun tak tahu kan. So masya-Allah, mudah-mudahan Wai dan tim dapat terus buat event, melakukan event, menganjurkan event, insya-Allah. Dan moving forward, Wai ada tadi awal-awal Wai dah sebut mungkin Wai akan slow down sikit buat event dan fokus pada ini. So macam mana tu? Okey, dia macam ni, cakap je slow down kan, tapi sebenarnya macam bila semua dah siap, contohnya sekarang saya tengah sibuk dengan TDS sistem makanan, teknologi makanan ni. Allah bagi lagi kerja-kerja
contohnya saya kena siapkan start dari bulan 3 ni 60 episod program bersama kerajaan negeri. Lepas tu kita ada expo virtual reality event pada bulan 4. Punya banyak lah kerja kan. So ada peluang kerja. Contoh untuk event, siapa-siapa yang nak bekerja yang tak pernah ada pengalaman pun tak apa, boleh datang jumpa. Sebab saya sangat perlukan orang-orang yang nak terus membangun. Kalau nak belajar event macam ni, sebab saya boleh bagi idea je, saya boleh duduk, tim saya attachkan kerja-kerja yang saya buat, lepas tu kalau ni boleh jadi kerjaya, teruskan. Itu yang pertama. Kedua, nasi ayam golek memang diperlukan sangat pekerja-pekerja. Sebab sekali saya keluar iklan 10 foreigner yang tanya, tapi orang Melayu tak ada, orang Islam tak ada. So saya harap mana-mana adik-adik yang tak ada kerja kan, jangan pilih-pilih, mai duduk kan. Sebab dia bukan isu gaji, dia isu keberkatan tu. Dan kalau misalnya kata Allah nak bagi kita cukuplah. Tapi jangan risaulah, tak adalah gaji memang alhamdulillah bawa sini tak ada siapa lagi pun. Okey. Dan apa yang saya harapkan, mungkin inilah salah satu cara untuk kita memberi manfaat pada orang lain. Sebab saya rasa ustaz-ustaz saya sebut, berilah manfaat pada orang lain. Rasulullah SAW sebut kan, beri manfaat pada orang lain, dan insya-Allah manfaat tu akan datang balik pada diri kita. Wallahualam. Masya-Allah, luar biasa. Nak jadi ustaz tak reti, jadi buat yang boleh lah. Tapi wa'i kan, yang memberi kesedaran tu, nama tu wa'i tu, tanggungjawab tu dah ada, insya-Allah. Walaupun kita bukan ustaz, tapi kita tanggungjawab untuk kita sentiasa terus memperbaiki diri kita dan ajak orang ke arah kebaikan, dan apa kata, nahi mungkar apa ni? Ajak orang baik, tegah orang daripada buat kejahatan. Itu masih menjadi tanggungjawab kita bersama. Tu ada Suziwati Sahid. Yes. Boleh sudah, alhamdulillah. Suziwati Sahid, terima kasih. Dah rasa bila you rasa ni? Boleh. Kalau you dah rasa, you macam biasa, kita zaman Facebook, zaman sosial media ni tolong like, follow dan share. Kalau ada YouTube, tolong subscribe. Okey, masya-Allah. Yang mana satu? Nasi ayam golek ada berapa? Nasi ayam golek itu je kita punya perisa. Satu je lah. Okey. Akan ada perisa-perisa lain tak? Ada cadangan? Masih lagi R&D. Oh, maksudnya ada lah. InsyaAllah. Tapi itulah, bila R&D badan naik. Bila badan naik? R&D jalan. R&D jalan. Masa dia bagus. So, insyaAllah kita akan buat bersempena dengan Muharram kot. Okey, insyaAllah. Apa tu? Tu dia permintaan tinggi kami buka lagi promosi Rejab. Masya-Allah. Macam mana nak keluarkan poster tu kat sini? Dia macam ni tau. Dia kami ikutkan setiap sambutan Islam, bulan-bulan Islam. Dulu masa kecil-kecil, abang-abang nada murni, bila masuk je bulan-bulan Islam, dia akan keluar lagu. Kan? Dia keluar lagu berkenaan Ramadan, Raya, Rejab, Syaban tu kan. Yes. So saya fikir nak nyanyi tak reti. So kita buat promosi sempena dengan bulan-bulan Islam. Yes. Contoh bulan Rejab ni kita dah buat lepas, pada Khamis Jumaat lepas. So ramai yang PM saya, dia kata buatlah lagi. So insya-Allah kalau tak ada arah menitang pukang 13-14 Rejab bersamaan dengan 25 Heblan dan 26 minggu ni. Yes. Khamis Jumaat beli 4 free 1. Masya-Allah. Beli 4 free 1 sebab apa kan? Kenapa selalu buat promosi macam tu? Sebab macam ni je, ibu cakap kalau nak bagi sedekah, bagi yang the best. Yes. Bukannya dah habis, tak cukup, dah habis, tak ada orang bagi, tak. So kita terus bagi. Beli 4 free 1. So sebenarnya selain daripada kami yang bagi free 1, kawan-kawan yang membeli ni juga boleh juga sedekah pada orang lain. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakannya macam ada orang pejabat yang cikgu-cikgu sekolah, dia beli banyak-banyak, dia sedekah pada orang. So itu satu program yang bagus. So ambil peluang ni, beli 4 free 1. Dan kalau minggu dalam ini 24, 25 dan 26 hari bulan Februari, insya-Allah 13 dan 14 Rejab. So nak buka puasa bulan Rejab, inilah masanya. Boleh dengan nasi ayam golek. Insya-Allah ada promosi hebat, beli 4 percuma 1. Dan masya-Allah buka saya sendiri percaya dengan apa yang saya nampak, the progress that Wa'i Ramli dan pasukan ataupun dan keluarga Nasi.com, keluarga nasi ayam golek ni telah diorang telah lalui, dan insya-Allah saya percaya hanya
apa kata mereka akan jadi lebih kuat lah insya-Allah. Amin. Dan yang terakhir Wai. Ya. Terakhir untuk sesi duduk podcast kita, teh tarik session yang pertama insya-Allah. Mungkin saya lepas ni nak kena pitch kat Wai lah. Teh tarik podcast buat kat sini je lah. Dia punya Boleh, tak ada masalah. kan kita jemput semua tamu dari Boleh, sini kan. boleh. Masya-Allah. Saya sponsor makan. Wah, masya-Allah. Okey, sedikit mungkin daripada semua pengalaman Wai itu, kalau dia boleh simpulkan dalam satu perkataan Wai, apakah perkataan itu? What is that word? Yang kita boleh ambil sebagai panduan, sebagai apa pun masalah, kau balik kepada konsep ni, daripada satu perkataan ni, kau balik kepada perkataan, konsep ideologi, kepercayaan di balik perkataan ni, kau tidak akan sesat, kau tidak akan sedih. Kalau kau pun sedih pun kau boleh kembali dapatkan kekuatan untuk terus menjalani hidup. Apakah that one kalau okay. Benda yang disebut oleh guru-guru saya, benda yang sama tapi irama berbeza. Beri manfaat pada orang lain. Okay? Memberi tambah nilai pada orang lain. Itu saja word dia. So, bangun pagi, kita dah tahu dah, kita kadang-kadang okey dah cukup dah makan kita kan. Tapi kadang-kadang kita lupa jiran kita makan tidak, kawan-kawan kita makan tidak dan sebagainya. So kita berusaha lah setiap pagi bangun, apa yang boleh kita memberi manfaat pada orang lain, memberi tambah nilai pada orang lain. Dan rasa itu yang simple word, dan rasanya dengan word itu akan memberikan positif pada aura positif pada semua orang. Dan orang yang berbeza politik, berbeza fahaman, yang anti-virus tak virus, anti-vaksin tak vaksin kan. Bila fikir benda tu, dia akan beri manfaat pada orang lain. Sebab ilmu kita hanya celup air sikit je. Jadi jangan tunjuk terror. Ya Allah beri manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Satu nasihat yang baik Wai, masya-Allah. Kalau saya boleh kaitkan dengan apa yang saya cuba, mungkin bukan saya saja, semua kita kat luar sana sekarang kan. Dengan dari segi teknologi pun kita boleh nampak kan, macam WhatsApp tu dia beri dulu, dia beri manfaat dulu. Kalau kita nak buat perumpamaan teknologi lah. Tapi insya-Allah itu sebenarnya ada pasaknya pada didikan yang tak lain tak bukan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Situlah pasak dia sebenarnya. Semua yang kita nak duduk bincang dan faham ni sebenarnya daripada apa sudut pun, ekonomi, social, ekonomi, daripada education, entrepreneurship, semuanya akan kembali kepada pasak-pasak ilmu yang telah lay down, maksudnya yang telah fondasinya telah dibuat dengan cantik oleh baginda Nabi SAW yang hanya bercakap, yang hanya menyampaikan melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang masya-Allah daripada event Wai kata tadi, dengan doa ibu, dengan kefahaman yang daripada ilmu yang Rasulullah beri, betapa hebatnya doa ibu. Wai pergi jumpa ibu dia, ya ibu tolong doakan anakmu ini supaya kita boleh jadi manfaat kepada seluruh umat, insya-Allah. Luar biasa. Ayam Golek, nasihatayamgolek.com, rasakampung.com, download Tulus, datang sini. Banyak nak kena buat ni, banyak homework ni. Susi semua semua yang telah komen, terima kasih kepada semua yang telah yang apa orang kata telah setia menonton Duduk Podcast Teh Tarik session ni. InsyaAllah doakan kami juga, saya Ibrahim Muhyiddin dan teman-teman Ustaz Syed Kadir, Ultimate, Wan Saleh, teman-teman daripada Dar Media juga. InsyaAllah kita orang sekarang ni macam Wai cakap tadi, kita perlu cari jalan untuk menjadi manfaat kepada semua, insyaAllah. Okey, sekian saja daripada saya. Tapi insyaAllah ini kita semua mudah-mudahan dapat terus berusaha untuk duduk, bincang dan faham supaya kita boleh bertindak dengan betul. Tapi sebelum nak bincang dan faham, kenalah duduk dulu. Bye. I like